Assalamualaikum guys, hari ini Khairul nak share dengan korang semua satu cerita tentang kejadian tenggelamnya sebuah feri yang di mana telah mengakibatkan beratus nyawa terkorban guys. Apa yang kesiannya dengan mangsa-mangsa ni semua adalah mangsa kejadian tu berlaku, diorang semua langsung tak dapat ataupun tidak menerima sebarang bantuan guys. Tak dapat bantuan. Sedangkan pihak yang bertanggungjawab untuk selamatkan diorang semua ni, diorang ada masa yang agak banyak sebenarnya untuk bawa semua mangsa-mangsa keluar daripada feri tersebut guys. Apakah faktor yang menyebabkan mangsa yang ada dekat dalam feri itu semua tak dapat diselamatkan? Actually dia ada banyak faktor yang boleh dikaitkan. Salah satu dia adalah birokrasi. Birokrasi tu maksud dia adalah tata kerja satu organisasi yang terlampau follow sangat dengan peraturan yang telah ditetapkan. Disebabkan benda tu, diorang tak dapat nak selamatkan feri tersebut. Apa lagi faktor dia? Anggota yang terlibat untuk selamatkan feri tu tak cekap langsung dalam menjalankan tugas dia guys. Kalau nak cerita memang banyak gila faktor dia, tapi kejap lagi kita akan cover benda tu. So dekat sini, kalau ada mangsa yang masih hidup pun sekarang ni diorang semua tu survive disebabkan oleh diri diorang sendiri dan bukannya hasil daripada bantuan pihak yang sepatutnya guys. Kisah yang menyayat hati ni berlaku pada tahun 2014 dekat Korea Selatan, dan feri yang Khairul nak ceritakan tu bernama Sewol Ferry guys. Let's go. Actually, Sewol Ferry ni sebuah feri yang agak usang guys, yang di mana feri ni dah digunakan selama lebih kurang 18 tahun tau. Dekat feri tu juga pihak management ada buat beberapa renovation yang di mana diorang pergi tambahkan lagi ruang untuk letak penumpang dan juga ruang untuk letak kargo. So ruang penumpang dia tambah, ruang kargo pun dia tambah. Yang menjadi masalahnya dekat sini adalah apa yang management feri tu buat langsung tak menepati standard yang telah ditetapkan oleh government. Maksudnya diorang modify feri tu tanpa ambil kira pasal soal keselamatan feri tu. Diorang just pentingkan ruang penumpang dan ruang kargo yang besar supaya diorang boleh buat keuntungan yang lebih besar guys. Faham kan? So bila feri tu dimodify tanpa mengikut standard yang sepatutnya, bila ramai penumpang dan bila banyak kargo yang masuk ke dalam feri tu, memang sukar untuk feri tersebut menampung berat yang terlalu berat guys. Senang cerita, kalau feri tu sengit, memang mengundang padah lah cerita dia guys. Bukan setakat dia modify tak ikut standard je, kru-kru yang bekerja dekat dalam feri tersebut juga tidak mendapat latihan keselamatan yang lengkap guys. Sebabnya sijil-sijil latihan keselamatan anak kapal tu semua dibeli dengan nilai 2 USD je guys. Kalau dekat Malaysia ni, dia beli sijil tu dengan harga RM8 je. Bapak murah man. Sijil tu semua adalah sijil palsu je, bukannya diorang pergi latihan keselamatan yang betul-betul punya tau. Jadi bila ada something happen on that ferry, kau rasa memang tak dapat nak handle situation dalam tu, sebab diorang pun memang tak tahu nak buat apa. Sijil beli kan, tahu-tahu dapat sijil tu, apply kerja, okey dah dapat, settle kerja terus tanpa ada apa-apa latihan. Korang faham kan? Company yang bertanggungjawab terhadap Sewol Ferry ni adalah Chong Hae-jin Marine, yang di mana company tu langsung tak endahkan apa yang pekerja-pekerja dia komplain pasal keadaan feri tu. Pekerja dia dah cakap dah, memang bahaya kalau modify feri tu bagi lebihan penumpang naik guys. Tapi orang atasan tak mengindahkan langsung apa yang pekerja-pekerja dia cakap. Kalau pekerja-pekerja tu tetap argue pasal feri tu, diorang bersiko untuk dibuang kerja. Jadi diorang semua terpaksalah untuk kunci mulut diorang daripada berkata-kata. Senang cerita, feri tu actually dalam keadaan status yang tak selamat untuk dinaiki ataupun berlayar guys. Pada 15 April 2014, Sewol Ferry telah meninggalkan pelabuhan Incheon pada jam 9 malam, yang di mana feri Sewol pada masa itu memuatkan seramai 476 orang penumpang, dan daripada 476 orang penumpang tu, seramai 325 orang adalah daripada kalangan pelajar sekolah menengah, which is student daripada sekolah tinggi Danwon. 33 orang lagi terdiri daripada kru kapal dan selebihnya adalah penumpang awam ataupun pelancong yang lain lah yang naik sekali dekat dalam feri tu. Masa feri tu tengah berlayar, feri Sewol tu memuatkan kargo seberat 3,608 tan. Sedangkan keadaan feri Sewol masa tu cuma boleh menampung kargo seberat 980 tan je guys. Dekat sini dah start dah masalah dia sebenarnya tau. Okey, trip diorang pada masa tu adalah feri tu akan menuju ke Pulau Jeju, yang di mana jarak daripada pelabuhan Incheon nak ke Pulau Jeju tu lebih kurang dalam 440 km macam gitu, dan kelajuan feri tu dianggarkan lebih kurang dalam 35 km sejam. Masa tu dengan jarak dan kelajuan feri pada masa tu membuatkan masa yang diambil untuk sampai ke destinasi tu memang makan masa yang agak lama lah cerita dia. 440 km, 35 km sejam. Jadi lebih kurang dalam 13 jam perjalanan daripada Incheon untuk ke Pulau Jeju guys. So sepatutnya pukul 10 pagi keesokan harinya itulah baru diorang boleh sampai ke Pulau Jeju tu guys. Tu kalau based on dia punya schedule dia lah.
Masa sewa feri tu dalam perjalanan nak ke Pulau Jeju, feri tu dikemudikan oleh dua orang yang bertugas pada waktu tu, iaitu Park Han Hyul dan juga Cho Jun Ki. Kapten kapal pada masa tu bernama Lee Jun Sok. Tapi masa kejadian tu berlaku, kapten feri tu tengah tidur guys, sebab memang bukan shift dia bekerja kan. Jadi dia boleh tidur lah. Nak dijadikan cerita, pada satu ketika tu Park ni pergi suruh si Cho tu untuk buat satu pusingan sebanyak 15 darjah ke arah kiri guys. Tapi disebabkan time tu si Cho ni dia salah dengar ke salah faham ke, dia pergi buat pusingan 15 darjah ke arah sebelah kanan. Bila si Park tu nampak yang si Cho ni pergi pusing sebelah kanan, dia tu jerit dekat Cho tu, "Weh, kau salah pusing tu Cho. Aku suruh kau pusing kiri, kau pergi pusing kanan. Kenapa?" Bila si Cho tu dengar yang si Park ni tegur dia macam gitu, si Cho tu dalam keadaan yang gelabah, dia terus pergi pusing ke arah kiri pula. Dalam keadaan yang mengejut guys. Pak pusing. So guys, nak pusing kapal off ferry ni, diorang tak boleh main pusing ikut suka hati diorang je guys. Actually dia adalah dia punya timing dia yang nak kena ikut tau. Kita nak kena pusingkan slow steering dia tu, lebih kurang macam gitulah. Sebab andai kata yang bawa kapal tu main pusing ikut suka hati dia je, lagi-lagi pusingan dalam keadaan yang drastik benda tu memang boleh mendatangkan bahaya guys dekat kapal tu guys. Silap-silap kapal tu boleh terbalik man. Disebabkan dengan pusingan yang mengejut dan tak ikut timing tu, perkara tu menyebabkan kargo yang ada dekat dalam feri tu tergolek guys. And then kargo dalam feri tu jatuh. Bila dah jatuh tu, kargo tu pergi hentam pula dinding feri masa itu. So dekat sini, kesan daripada hentaman kargo tadi tu membuatkan feri tu jadi tercondong. Dan dalam pada masa yang sama, bila dah tercondong tu, feri tu jadi macam tak stabil tau guys. Dia memang tak dapat nak tegak balik lah, senang cerita dia kan. Dalam pada masa yang sama juga, hasil daripada hentaman kargo tadi tu, benda tu menyebabkan dinding dekat dalam feri tu jadi bocor guys. So dekat sini, bila dah bocor, dah condong, and air pun dah start masuk sikit demi sikit ke dalam feri tu guys. Sampailah pada pukul 8.50 pagi macam gitu, feri tersebut dah mula nak tenggelam guys. Dah nak tenggelam. Ini yang seram ni guys. Selepas kru-kru feri dia dah tahu yang di mana feri yang diorang tengah naik masa tu, feri diorang tu nak karam. Jadinya pada pukul 8.52 pagi, kru kapal telah membuat satu announcement dekat dalam feri tu, yang di mana diorang bagi tahulah dekat para penumpang semua yang di mana feri diorang ni dah nak tenggelam. So kru yang bagi announcement tu just bagi tahu dekat para penumpang supaya jangan panik, jangan kelang kabut, just duduk diam-diam je. Kira jangan banyak bergerak lah. Sebab kalau banyak bergerak, makin cepat air masuk ke dalam feri tu nanti. Sebenarnya masa kru tu buat announcement, air dah start memanjiri dekat dalam kawasan penumpang tau guys. Korang boleh imagine tak, kau tengah duduk dekat dalam feri tu, lepas tu air yang masuk dekat dalam feri tu dah berada pada tahap kaki korang. Bila jadi macam tu, panik lah woi. Yang menjadikan lebih panik lagi adalah even air makin lama makin naik, tapi kru feri tu just buat announcement, suruh bertenang, suruh duduk, jangan bergerak pergi mana-mana, suruh duduk diam-diam je. Benda tu yang buatkan lagi panik. Macam tak ada apa-apa. Okey, air dah naik ni, tapi okey, anda semua boleh bertenang, duduk diam-diam, jangan bergerak. Lepas tu naik lagi, air lagi. Okey, anda bertenang, duduk diam-diam, jangan bergerak. Dia macam itu. Benda yang sama, padahal air makin lama makin naik guys. Semasa kejadian pada pukul 8.50 pagi tu, agensi keselamatan negara dorang menerima panggilan kecemasan yang pertama, which is panggilan tu dibuat oleh seorang pelajar yang bernama Choi, yang di mana si Choi tu buat laporan terhadap situasi yang dorang semua sedang hadapi dekat dalam feri tu guys. Feri yang dorang naik tu kan tengah nak tenggelam kan. So Choi pun ceritakanlah segalanya dekat agensi keselamatan tu guys. And then agensi pengawal pantai Mokpo pada waktu tu pun mengerahkan bot peronda dorang untuk pantau kawasan kejadian tersebut. Pada pukul 8.55 pagi, kru kapal barulah sibuk nak call emergency untuk mendapatkan bantuan. Lembab gila man. Padahal boleh je call bila dah nampak air naik dekat dalam feri itu. Kemudian pada pukul 9.35 pagi, bot peronda pun sampai ke lokasi kedudukan semasa feri Sewol tu guys. Kedudukan semasa itulah. Tapi yang datang tu cuma sebiji je guys. Punyalah ramai mangsa yang perlu diselamatkan, cuma sebiji je diorang pergi hantar untuk misi menyelamatkan tu. Dan kemudian orang yang pertama yang diselamatkan adalah kapten feri guys. Lepas tu kru-kru yang feri yang lain pun masuk juga kat dalam bot tu. Sedangkan penumpang yang lain masih lagi terperangkap dekat dalam feri tu guys. Korang bayangkan pada masa tu juga kru feri ni masih minta supaya penumpang semua untuk bertenang, jangan bergerak dan duduk je dekat dalam kabin masing-masing. Padahal diorang semua dah belah selamatkan diri diorang dulu. Diorang tu yang kru kabin, kapten kapal semua tu diorang nak belah, tapi sebelum diorang belah tu, diorang pergi cakap dekat penumpang, okey, duduk diam-diam, jaga diri, okey, jangan pergi mana-mana, okey, ikut arahan. Diorang semua ni memang pentingkan diri guys. Diorang tahu yang keadaan diorang semua masa tu dalam bahaya, tapi diorang nekat untuk selamatkan diri diorang sendiri dulu daripada nyawa penumpang yang lain. Tapi nasib baik adalah beberapa nelayan dan juga kapal komersial yang lain yang berhampiran dekat feri tu datang dekat feri tu untuk menghulurkan bantuan guys. Diorang campaklah pelampung ke apa ke, tali ke apa ke, lepas tu tarik naik ke kapal diorang orang-orang yang penumpang feri yang terjun ke dalam laut tu kan. Time tu lebih kurang 150 ke 160 penumpang daripada Sewol Ferry, diorang semua terjun ke dalam laut dan pergi ke kapal-kapal yang berhampiran dekat feri-feri tersebut guys.
macam gitulah. So bila dah 150 ke 160 orang yang terjun, jadi adalah baki penumpang yang masih tinggal lagi dekat dalam feri tersebut guys. Majoritinya yang tinggal tu adalah di kalangan para pelajar yang di mana dorang semua tak terjun bukan sebab dorang takut nak terjun dalam laut, tapi dorang tak terjun sebab dorang mengikut arahan daripada kru feri yang tadi tu. Kru feri yang suruh dorang duduk diam-diam dekat dalam feri tu, yang kru tadi tu dah selamat dah. Tapi dorang masih lagi tak selamat. And arahan yang kru feri tu dapat adalah daripada pengawal pantai. Jadi dekat sini kiranya dua-dua bangang. Pada pukul 9.54 pagi, time ni dah banyak dah kapal peronda dan juga helikopter yang datang dekat kawasan Sewol Ferry tu kan. Sepatutnya bila dah sampai tu boleh je terus selamatkan mangsa-mangsa yang ada dekat dalam feri tu. Tapi kau nak tahu tak dorang buat apa? Agensi kerajaan yang ada dekat situ, macam pengawal pantai apa semua tu, dorang semua actually kena ikut satu prosedur sebelum selamatkan orang dekat dalam feri tu guys. Dia macam ni, sebelum nak selamatkan orang tu, dorang kena buat rakaman keadaan dekat dalam feri tu dulu. Lepas dah buat rakaman, barulah misi menyelamat akan dijalankan. Even prosedur dorang kena buat macam gitu. Tak ada seorang pun anggota yang berani nak masuk dekat dalam feri tu untuk buat rakaman lah. Jadi bila tak ada orang yang nak buat rakaman, siapa bila masa nak selamatkan tu? Kau faham tak situation dia? Dorang kena masuk dekat dalam feri tu dulu untuk buat recording. Lepas dah buat recording, dah ambil laporan recording tu, barulah dia akan selamatkan orang tu. Pada pukul 10.18 pagi, komander misi menyelamat iaitu Kapten Buk Peronda 123 tu telah mengarahkan kapal-kapal yang berhampiran dengan sewa feri tu untuk berundur dengan kadar yang segera guys. Dorang tak nak ada pihak luar yang ada berhampiran dengan feri tu untuk hulurkan bantuan kepada mangsa tau. Siap macam tu sekali mat dia punya belagak dia tu. Tak nak ada orang luar masuk campur dalam operasi menyelamat dia tau. Belagak lah tu. Okey, dia dah halau kapal-kapal yang nak datang tolong kat feri tu tau. Tapi lepas kapal tu semua dah belah daripada feri tu, yang bangangnya even kapal semua tu dah belah, tapi tak ada pun satu tindakan daripada anggota penyelamat tu. Dorang just berlega je dekat area situ. Dorang tak nak bertindak sebab dorang belum buat rakaman or visual keadaan semasa dekat dalam feri tu guys. Kan tadi Kiro cakap selagi tak ada rakaman, selagi itulah bantuan menyelamat tak akan dihulurkan, tak akan diteruskan guys. So pada masa ni guys, feri tersebut tengah terbalik sebanyak 90 darjah tau. 300 lebih orang daripada kalangan pelajar semua yang terperangkap dekat situ masih lagi tak mendapat apa-apa bantuan daripada pihak berkuasa. Diorang just tengok je, diorang just perhati je kapal tu tenggelam. Kalau korang nak tahu, time ni semua mangsa yang ada dekat feri tu masih lagi hidup, and peluang untuk selamatkan semua mangsa memang sangat-sangat cerah guys. Tapi masalahnya dekat sini, mangsa-mangsa tu semua, diorang tak boleh nak buat apa. Diorang just ikut arahan yang bodoh tu, yang di mana diorang semua disuruh untuk duduk diam-diam dekat dalam bilik masing-masing guys. Pada pukul 10.35 pagi, time tu penyelamat yang naik helikopter nak mendarat dekat atas feri tu untuk turunkan diorang punya anggota penyelamat lah. Tapi bila pilot helikopter tu cakap dekat pengawal pantai yang diorang nak pergi mendarat dekat atas feri tu, pengawal pantai tu cakap, kau tak payah turun, dah ramai yang keluar daripada feri tu. Lepas tu pilot tu cakap lah balik, confirm ke ramai yang dah keluar daripada feri tu? Aku tengok ramai lagi dekat dalam tu. Lepas tu si pengawal pantai tu cakap balik, memang dah ramai yang keluar, kau tak percaya ke? Kau tak payah turun. Padahal at that time, feri tu memang masih lagi ramai guys. 304 orang masih lagi dekat dalam feri tu guys. Sebenarnya feri ni nak tenggelam makan masa agak lama juga tau, lebih kurang dalam 2 jam macam gitu guys. Tapi masalahnya setiap saat tu dibazirkan oleh anggota keselamatan yang tak cekap langsung untuk misi menyelamat tu. Benda ni berlarutan sampailah 11.18 pagi. Time ni lah Sewol Ferry tu tenggelam sepenuh je dan mengorbankan seramai 304 pelajar yang di mana diorang semua boleh diselamatkan pada awalnya, tapi itulah. Tak tahu nak cakap tu. Korang ingat tak tadi kan Kiro ada cakap yang panggilan pertama yang agensi keselamatan terima tu adalah daripada pelajar sekolah yang bernama Choi. Walaupun dia orang pertama yang call pihak keselamatan untuk mendapatkan bantuan, tapi malangnya dia sendiri yang terkorban guys dekat dalam tragedi tu. Okey, korang mesti macam pelik gila kan? Apa hal lah kerajaan diorang ni slow gila bagi bantuan? Kenapa tak masuk je dekat dalam feri tu dan keluarkan je semua penumpang tu dengan cepat, betul tak? Sebenarnya punca dia satu je, proses nak menyelamatkan tu yang membuatkan mangsa semua tak dapat diselamatkan. Proses dia tu yang lambat. Disebabkan benda tu juga diorang lambat bertindak. Tapi kalau dah cerita pasal kerajaan, benda tu senyap macam gitu je lah. Dia jadi macam misteri. Tapi antara faktor yang paling jelas kenapa misi menyelamat tu jadi lembab gila adalah sebab terlalu banyak proses guys semasa nak meneruskan bantuan penyelamatan tu. Sebabnya macam Kero cakap dekat awal video tadi, diorang ni nak rakaman kamera dalam feri Sewol tu dulu untuk diorang buat report, untuk diorang buat laporan berdasarkan dengan video tu. Lepas tu dah dapat rakaman, barulah diorang akan proceed ke langkah seterusnya untuk misi penyelamat pula. Kero difahamkan diorang buat macam itu sebagai plan untuk menyelamat apa semua dululah. Diorang record tu sebab diorang nak tengok keadaan dekat dalam feri tu macam mana, berapa orang yang diorang
nak kena pakai untuk misi menyelamat tu, nak kena pakai alat apa untuk menyelamat, nak kena bawa berapa ramai anggota, lebih kurang macam gitulah. Lepas tu sepanjang detik-detik cemas feri tu tengah nak tenggelam kan, agensi kerajaan cuma setakat membuat laporan sama-sama dorang je guys. Dia macam gini, diorang ni keep reporting lah macam anggota keselamatan call pihak HQ pengawal pantai Korea. Okey tuan, kami dah sampai ke lokasi Sewol ni. Lepas tu HQ pula call kepada Kementerian Maritim. Okey tuan, saya dah sampai dekat sini. Lepas tu macam gitulah, benda tu dia sampailah ke presiden. Dia senang cakap, instead of peranan diorang untuk bagi bantuan dekat tu, diorang just buat laporan je. Okey, dah sampai sini, dah sampai sini, dah sampai sini. Pak macam gitu je. Tapi misi menyelamatnya tak jalan. Selepas daripada kejadian tu, Kapten feri yang bernama Lee Jun Sok telah didakwa di mahkamah atas tuduhan membunuh dan dijatuhkan hukuman penjara selama 36 tahun, dan beberapa anak kapal yang lain pula telah dijatuhkan hukuman penjara selama 20 ke 30 tahun macam tu juga atas jenis kesalahan yang sama guys. Semasa sesi pendengaran, pegawai dari pelbagai agensi kerajaan termasuklah Kapten Bot Pronda tu telah disoal oleh beberapa aktivis, yang mana aktivis tu tanya, kau ada arahkan anggota keselamatan supaya mangsa-mangsa dalam feri tu diselamatkan ke? Diorang cuma boleh bagi satu jawapan je, tak ingat lah. Aku tak ingat lah. Saya tak ingat lah. Macam itu je. Presiden Korea Selatan Park Geun-hye, dia ni juga dikatakan langsung tak bertanggungjawab sebab lepas tangan selama kejadian tu berlaku, di mana dia didapati cuma berehat je dekat dalam bilik tidur selama seharian dan tak peduli langsung pun situasi dekat luar sana tu guys. Dia ni juga telah digulingkan daripada jawatan selepas mendapat desakan daripada rakyat Korea Selatan sendiri, dan mahkamah sebulat suara mengusir Presiden Korea tu daripada pejabat presiden selepas mendapati dia bersalah atas tuduhan rasuah dan juga salah guna kuasa guys. Kalau kita ambil contoh macam tragedi kehilangan pesawat MH370 kan, kita boleh tengok yang di mana Perdana Menteri kita masa tu Datuk Seri Najib Razak terus bertindak macam buat press conference ke, arahkan misi penceraian dan sebagainya lah kan, betul tak? Dia macam dia ada tanggungjawab dia sebagai presiden lah untuk situasi MH370 yang hilang tu. Kalau macam Presiden Korea Selatan masa tu pula, dia ni tidur. Orang semua masa tu tengah kecoh-kecoh dekat luar sana pasal feri Sewol tu yang tenggelam tu kan, dia santai-santai pula. Jadi rakyat diorang pun angin lah cerita dia. Kira cakap macam itu supaya korang faham lah kan, nanti tak adalah korang pelik apa pasal presiden ni bersalah pula dekat dalam hal ni. Sekarang ni korang faham kenapa presiden diorang pun terpalit sama dalam kegagalan menyelamatkan penumpang feri Sewol tu. Yalah, kalau dia take action dengan mengarahkan semua anggota keselamatan untuk bawa keluar penumpang feri Sewol masa tu, confirm anggota keselamatan ni akan patuh dengan arahan dia, betul tak? Sebab dia kan presiden, tapi disebabkan presiden pun tidur, apatah lagi orang bawahan dia. So macam mana guys dengan story kali ni? Kira harap tragedi ni menjadi satu iktibar lah buat kita semua, especially yang mungkin terlibat dalam perkhidmatan menyelamat ni semua kan, supaya berhati-hati dan lebih cekat dalam membuat keputusan, supaya kalau ada apa-apa kejadian yang tak diingini berlaku, mangsa boleh diselamatkan dengan kadar segera dan mengelakkan lagi banyak nyawa daripada terkorban dengan sia-sia je guys. Sekian from Kero Series. See you on next video. Assalamualaikum.